Hi guys, welcome back to my channel. Alright, ramai pelajar beritahu saya matematik ni susah bagi mereka nak faham. So, I got something special for you dalam video ini. Jom kita mulakan. So guys, setiap soalan penyelesaian masalah ataupun problem solving question, macam soalan-soalan kebat dan sebagainya, mereka ada cara-cara tertentu yang kita kena buat. Okay, bukan saja kalau kita nak buat soalan persamaan kuadratik, dia akan tanya macam mana nak selesaikan persamaan kuadratik, but mereka akan kaitkan dengan banyak benda yang lain. So, dari step by step method yang kamu kena buat. Selalunya ada beberapa tips yang penting kamu boleh ikut supaya kamu boleh jawab soalan-soalan seperti ini. So, dengan contoh yang cikgu ada dekat sini daripada buku teks iaitu Practice Comprehensive muka surat 28. You guys can try this question. Tengok macam mana cikgu selesaikan. I'm gonna give you a lot of tips apa yang kamu boleh buat untuk dapatkan clear clear mindset untuk selesaikan soalan seperti ini. So, jom kita lihat soalan ni sekarang. Alright guys, kalau kamu lihat dekat sini, okay, dia kata panjang. Alright, kita baca dulu soalan. Dia kata panjang bagi suatu segi empat tepat. Alright, the tips dekat sini yang pertama saya akan gunakan adalah setiap kali saya baca soalan tu, saya cuba convert dia dalam bentuk gambar yang saya boleh nampak dengan lebih jelas. Because sometimes bila kita baca saja perkataan-perkataan seperti ini, we won't understand clearly. So kita akan tulis dalam bentuk gambar. Kita akan lakarkan gambar raja and everything yang mereka kata dalam soalan tu supaya kita dapat gambaran yang lagi jelas. So first things first, saya nak lukis dulu sebab saya nak tengok apa yang dia cakap. Alright, so dekat sini dia kata panjang bagi suatu segi empat tepat. Okay, segi empat tepat. Alright, kalau segi empat tepat, macam mana bentuk segi empat tepat? Cikgu lakar dulu. So ini adalah bentuk segi empat tepat yang saya lakarkan dekat sini. Lebih kurang lah, tak payah nak tepat pun. Alright, ni adalah segi empat tepat. Dan dia kata apa? Panjang ya, panjang. So yang ni panjang dan yang ni adalah lebar. Kita boleh panggil seperti itu. So kalau yang ni panjang, panjang dia adalah berapa? Dia dah kata panjangnya adalah X tambah 1. So cikgu tulis dekat sini panjangnya adalah X tambah 1. Itu adalah panjang dia. Alright, lepas tu dia kata apa? Dan lebarnya ialah 5 cm. 5 cm, tapi baca dulu 5 cm kurang daripada panjangnya. So apa saja dia punya panjang, dia punya lebar tu 5 cm kurang. So panjang tolak dengan 5 cm, dapat dia punya lebar. So saya akan terus tulis dekat sini panjang dia adalah X tambah 1 dan saya kena tolak 5, barulah saya dapat dia punya lebar. So lebarnya, kalau saya boleh permudahkan benda ni dekat sini, cikgu akan dapat apa? Cikgu akan dapat X tolak 4 dekat sini. So itu adalah lebar. So maklumat yang lama ni kita tak perlukan, kita padam sajalah. So ini adalah dia punya lebar, X tolak 4. You guys see macam mana saya dapat dia punya maklumat? Sekarang dia nampak lagi jelas. Yang ni adalah dia punya apa? Yang ni adalah dia punya panjang dan lebar. Dan kita dah tahu dengan letak dia punya unknown daripada apa yang mereka kata, lebarnya 5 cm kurang. So kita dah pun tulis dekat sini, tolak 5. Next, ungkapkan luas segi 4. Okay guys, this is very important part. Dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita ungkapkan luas segi 4 LCM square. So dia nak kita cari luas segi 4 tepat. Guys, number one thing, jangan tengok apa yang dia cakap saja. Oh, dia kata luas tu L, cikgu. So luas tu L lah, cikgu. Don't say that. Macam mana kamu akan cari luas? Macam mana kamu tahu apa yang dia kata tu adalah betul? So luas untuk segi 4 ni kita cari macam mana? Panjang darab dengan apa? Lebar. So itulah cara kita dapat luas. So maksudnya dekat sini adalah mereka kata luas, dia kata ungkapkan dia dalam L, dalam sebutan X. Tengok dia kata ungkapkan luas segi 4 dalam sebutan X. Maksudnya dalam sebutan X. Apa maksud dalam sebutan X? Dalam sebutan X maksudnya kalau dalam jawapan kamu ada X, tak apa, tak payah nak cari jawapan yang macam luas tu 50 cm square dengan number, tak payah. Dia kata dalam kamu punya jawapan boleh juga ada unknown dan mereka terima kalau ada X dalam jawapan kamu. That's what they tell you, right? So apa yang kita nak buat sekarang, dia nak luas. Okay, luas tu dia kata L. So kita pun tulis L adalah sama dengan, macam mana kita nak cari dia punya luas untuk segi 4 tepat ni guys? Biasanya kita ambil panjang darab dengan apa? Lebar. So konsepnya dekat sini luas. Nampak tak? Benda ni di luar kuadratik. Luas tu adalah knowledge matematik kamu yang kamu memang perlu tahu. Dengan gunakan knowledge itu, barulah kita boleh apply formula dia dengan sendiri. Mereka takkan bagi semua benda tahu. You kena apply sendiri. So luas dia kata panjang darab dengan lebar. So ini panjang, ini dengan lebar. So kita darab, iaitu X tambah 1 darab dengan X tolak 4. Itu adalah dia punya luas yang kita buat. So jangan biar macam ni saja. Kalau boleh kembangkan, that's the best thing yang kamu boleh buat. X darab dengan X, kita akan dapat
X kuasa 2, X darab dengan negatif 4, negatif 4X tambah dengan X, iaitu kita buat apa? 1 darab dengan X adalah tambah X, 1 darab dengan negatif 4 kita akan dapat tolak 4. So kalau kita permudahkan dekat sini, kita akan dapat X kuasa 2 tolak 3X dekat sini dan tolak 4. Alright, so ini kita dah buat. Ini adalah dia punya luas. Kita dah pun ungkapkan luas, iaitu L dalam sebutan X yang ada X dekat jawapan. Settle dah. Itu cara kita buat soalan A ni guys. Itulah cara kita nak buat. Tengok, dia nak luas, kita kaitkan dengan formula luas. Kalau dia nak benda lain, kita kaitkan dengan benda lain. So exactly kamu kena replicate apa yang dia cakap dalam ayat tu, kalau boleh dalam bentuk gambar supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Alright, okay, next dia kata apa? Diberi luas segi 4 tepat ialah 24. So luas tu sekarang berapa? 24. So dalam sebutan yang kita dapat dekat sini, L2 adalah luas. Maksudnya sekarang yang ni dah jadi berapa? 24. Itu saja maksud dia. Alright, kita tengok soalan dia dulu. Apa yang dia nak? Segi 4 tepat ialah 24 cm. Hitung panjang dan lebar segi 4 tersebut. Dia nak kamu cari panjang dan lebar. So yang ni adalah panjang, yang ni adalah lebar. Dia nak kita cari berapa nilai dia. So kita tulis je lah X kuasa 2. Okay, apa yang kita nak buat dekat sini? Soalan yang kedua. So yang ni adalah A dan kita nak buat B sekarang. B ni dia kata okay, X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 adalah sama dengan 24. Sebab sama dengan luas kan. Luas tu kan dia dah kata berapa? 24 dia dah katakan. So kita selesaikan benda ni dulu. So kita boleh bawa 24 bawa ke dalam. So sekarang ni it's purely kuadratik. Kuadratik kamu dah tahu general form kena jadikan persamaan sama dengan apa? Kosong, dan kamu boleh masukkan ABC dalam kalkulator dan cari jawapan. So 24 kalau saya bawa dekat sini ni positif, bawa sini jadi negatif. So negatif 4 dekat sini tolak lagi dengan 24, cukup akan dapat negatif 28. So cikgu tulis dekat sini X kuasa 2 tolak 3X tolak 28 sama dengan kosong. So sekarang kita boleh permudahkan ataupun kita boleh faktorkan benda ni untuk cari nilai X dia. So depan kita akan dapat X dan X sebab kita ada X kuasa 2, belakang ni 28. So 7 dan 4 kita akan dapat 28. Cikgu tulis 7, yang ni adalah 4, yang ni negatif, yang ni adalah positif. 1 tolak 1 tambah, itulah apa yang saya akan dapat. So daripada sini cikgu akan dapat apa? X tolak 7 adalah sama dengan kosong, ataupun X tambah 4 adalah sama dengan kosong, di mana X adalah 7 ataupun X kamu adalah negatif berapa? 4. Kita ada dua jawapan sekarang. X adalah 7 dan X adalah negatif 4. Okey, dia suruh kita cari panjang dan lebar dia, yang mana kita boleh terima. Ramai pelajar dia kata apa? Oh cikgu, negatif ni tak boleh terima cikgu. Jangan cakap macam tu, sebab negatif tu just number sahaja. Kalau kita ambil negatif ni, ganti dekat sini dan dia dapat jawapan yang tak logik, maka kita tak terima negatif tu. Contoh dekat sini saya masuk negatif 4 tambah dengan 1, saya akan dapat negatif 3. Boleh tak tepi panjang ni kita boleh dapat dalam sebutan negatif? Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab tu negatif 3 ni kita tak boleh terima, dan jawapan negatif 7 ini, negatif 4 ni kita tak boleh terima. That's the reason. Katakan kamu ganti negatif 4 dekat sini, kamu ganti negatif 4, katakan yang ni ada tambah 7, kamu dapat 3. Apa masalah? Kamu kan 3 tu boleh untuk panjang. So kita boleh juga terima negatif 4 tu, dengan syarat dua-dua tempat ni dia boleh terima lah. Contoh dua-dua panjang dengan lebar ni dia boleh terima. So dalam kes ni, negatif ni kita tak boleh terima. Sebab apa? Kalau kita ganti dalam dia punya soalan, ataupun panjang ataupun lebar, kita dapat jawapan negatif yang tidak logik. Mana boleh ada panjang segi 4 tepat yang bentuk negatif? Tak boleh kan? Sebab tu kita tak terima benda ni. Maka kita akan terima jawapan berapa? X adalah 7. So apabila X 7, kita cari dia punya panjang. So ini adalah panjang dia. So panjang, okey, kamu jangan tulis macam ni, kamu tulis dekat ruang jawapan, cikgu tunjuk je. Panjang adalah X tambah 1, iaitu kita akan dapat berapa? Tadi X tu kita terima berapa tadi? Kita terima 7 Okey, X tu 7, so kita akan tulis panjangnya adalah 7 tambah 1 sama dengan 8. Itu adalah kamu punya panjang. Okey, ada tak dia bagi cm? Okey, dia ada bagi cm dekat sini kan? So dia bagi cm, so kita pun tulis 8 cm adalah dia punya panjang. Dan lebar adalah sama dengan 7 tolak dengan 4, iaitu 3 cm. Itu adalah lebar kamu. So panjang dan lebar kita sudah pun cari. Ini adalah soalan dia bagi bentuk otak ni yang disuruh kamu fikirkan. Soalan nombor 11 daripada muka surat 28, praktis komprehensif. Alright guys, kalau kau melihat kita ada satu lagi soalan, soalan nombor 12 daripada buku teks
exercise juga. Ini pun latihan practice komprehensif juga. So let's look at this question. Apa yang dia nak? Dia kata Raja 1 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki. Ingat maklumat penting. Every info is very important. Segitiga sama kaki maksudnya apa? Dua-dua kaki dia adalah sama panjang. Ingat benda tu, that's very important. Lepas tu dia kata dengan panjang tapak 4y. So yang ini adalah panjang tapak dia 4y cm dan tinggi y tambah 5 cm. So ini adalah tinggi segitiga itu. Alright. Next dia kata apa? Raja 2 menunjukkan sebuah segi 4 sama. Okey, dia kata segi 4 apa guys? Segi 4 sama maksudnya kesemua 4 side adalah sama panjang. So kalau ni y, ni pun y, ni pun y, ni pun y. Kita dah tahu benda tu kan? Dengan panjang sisinya adalah y cm. So ini adalah y cm. Dia dah kata dah. Diberi luas segitiga melebihi luas segi 4 sama sebanyak 39 cm. Guys, diorang kena faham benda ni dengan betul-betul. Dia kata luas segitiga melebihi. Maksudnya luas ni lebih 39 cm daripada luas segi 4 sama. Tu maksud dia. Dia bagi luas segitiga melebihi luas segi 4 sama sebanyak 39 cm. Hitung beza perimeter bagi kedua-dua raja tersebut. Alright, number 1. Kalau kamu nak tahu beza perimeter, kamu kena tahu dia punya perimeter berapa. Kalau kamu nak tahu dia punya perimeter berapa, nilai y dekat sini kamu mesti kena tahu berapa. Kalau tak tahu nilai y, kita tak boleh buat. So first, kita kena cari nilai y. Macam mana nak cari nilai y? Gunakan maklumat luas yang dia bagi tadi. So dia kata luas segitiga melebihi luas segi 4 sama sebanyak 39 cm. So kita tulis, highlight benda ni. Segitiga melebihi luas segi 4 sebanyak 39 cm. Alright, so now it's time for you to convert maklumat yang kamu telah baca dalam bentuk ayat ataupun ayat matematik, kita panggil persamaan. Number 1, kita tulis dulu apakah itu luas segi 4. Luas segi 4 sama yang dia bagi. So mat EMPT 4 lah, mana ada mat. Okay, luas segi 4. So kalau luas segi 4 sama ni, berapakah dia punya luas? Kita tahu dia punya luas adalah panjang darat dengan lebar, iaitu y darat dengan y. Kita akan dapat y kuasa 2. Kita catat dulu, luasnya adalah y kuasa 2. Okay, yang kedua, kita nak buat apa? Kita nak cari luas segitiga pula. Macam mana kita nak cari luas segitiga? Formula luas segitiga tu kamu dah kena tahu. Alright, so setengah kali tapak kali tinggi, itu adalah luas segitiga. So kita tulis dekat sini yang kedua pula, kita tulis luas segitiga. Kalau luas segitiga, formulanya adalah setengah kali tapaknya adalah berapa? 4y kali tingginya adalah y tambah 5. So ini adalah tingginya. Cikgu dah pun tulis. Cikgu cuba permudahkan benda ni dulu. Okey, sebenarnya 2 dan 4 ni kita boleh buang kan, kita boleh potong. So cikgu potong 2 ni dan 4 ni cikgu potong, dapat 2y. So 2y ni kita boleh darab dengan kurungan ini. So kita dapat dia punya jawapan berapa? 2y darab dengan y, 2y kuasa 2 tambah dengan 10y. Okey, ini adalah apa yang saya dapat apabila 2y darab dengan y dan 5 dekat sini guys. So kita dah pun dapat luas apa? Segitiga. So ini adalah luas segitiga, ini adalah luas segi emapat. Apa aku benda tulis ni baru aku perasan. Emapat. 4 lah bang. 4 bukan emapat ketupat semua tadi. Okay, alright, kita dah dapat dah. Okay, sekarang dia ada bagi kita satu hint dekat sini. Dia kata apa? Segi 4. Okay, dia kata segitiga melebihi luas segi 4 sama sebanyak 39. So luas segitiga adalah sama dengan luas segi 4 tambah 39. Itu maksud dia kan? Luas segitiga melebihi segi 4 sebanyak 39. Kamu boleh juga buat luas segitiga yang ni tolak segi 4, jawapan dia berapa? 39. Benda tu pun kamu boleh buat. Macam-macam persamaan yang kamu boleh buat guys. So all you need to know is macam mana kita nak tulis benda tu. That's all. Okay, so kalau saya nak buat luas segitiga melebihi segi 4 sebanyak 39. Maksudnya luas segi 4 tambah 39. Okay, cikgu tulis dekat sini. Luas segi 4. Okay, segi 4 tambah dengan 39 adalah sama dengan luas segi 3. Kamu boleh tulis macam ni ataupun macam cikgu cakap tadi. See, it's all the persamaan guys. Kamu boleh bawa benda ni pergi sana, ni bawa sini. It's all going to be the same thing. Okay, so luas segi 4 tambah dengan 39 adalah luas segi 3. So luas segi 4 sekarang adalah berapa? Y kuasa 2. So saya tulis dekat sini Y kuasa 2 tambah dengan 39 adalah sama dengan 2Y kuasa 2 tambah dengan 10Y. Saya boleh juga buat benda ni. Sekarang kamu dah nampak bentuk kuadratik guys.
boleh je kita selesaikan benda ni. Alright, so apa yang kita akan buat, cikgu nak bawa semua benda ni pergi sebelah sana pula, sebab sini ada 2y, tolak y kuasa 2 dapat y kuasa 2. So kalau saya buat seperti ini, permudahkan persamaan kuadratik ni, saya akan dapat y kuasa 2. Sebab y kuasa 2 ni bawa sana, 2y kuasa 2 tolak dengan y kuasa 2 lah. 2y tolak dengan y kuasa 2, saya dapat y kuasa 2. Lepas tu tambah 10y, cikgu tulis je tambah 10y. Dan 39 bawa sana jadi berapa? Tolak 39 kan? Cikgu tulis saja dekat sini tolak 39. Apabila saya dah pindah semua ni pergi sana, tinggal kosong sebelah sini. So cikgu tulis ianya adalah sama dengan kosong. Sekarang kalau saya nak selesaikan benda ni, saya akan faktorkan. So saya akan dapat y darab y dengan saya akan dapat berapa? Y kuasa 2. Kalau 39, saya rasa 13 dengan 3. 13 darab 3, 39. Yang ni tolak, yang ni adalah tambah, maka jawapan awak kosong. Di mana y adalah sama dengan negatif 13 ataupun y adalah sama dengan 3 guys. Ini adalah dua jawapan yang kamu boleh dapat guys. So secara logik kita boleh terima y tu yang mana? Okey, nampak tak? Yang ni dia kata 4y. Kalau dia kata 4y ataupun di sini dia ada y saja, y tu kenalah positif, mana boleh ada negatif kan? Sebab tu kita takkan terima jawapan negatif ni. Kita kata maka nilai y adalah sama dengan berapa? 3 itu adalah nilai y dia. Alright, sekarang kita dah tahu nilai y. Adakah itu soalan dia? Bukan, dia tak suruh kita cari nilai y. Dia suruh kita cari apa? Perimeter. Hitung beza perimeter. It's not even perimeter. Dia nak kita cari apa? Beza perimeter guys. Difference in perimeter. So first, perimeter segitiga ni adalah berapa? Segitiga ni perimeter dia adalah berapa? So kita tahu kita punya nilai y adalah berapa tadi? Nilai y adalah 3 tadi kan? So yang ni 3 tambah dengan 5, saya akan dapat 8 cm dekat sini. So sini pun 8 cm. 4 darab 3, saya akan dapat 12 cm dekat sini. Alright. So saya letakkan dulu dia punya maklumat-maklumat lah. So yang ni 3 cm, yang ni pun 3 cm. So kalau saya nak cari dia punya perimeter, okay, let's do this. Okay, perimeter segitiga. Okay, perimeter segitiga adalah sebanyak 8 tambah 8 tambah 12. Saya akan dapat 8 tambah 8 tambah 12. Cikgu akan dapat apa? 28 cm. Itu adalah perimeter segitiga. Manakala perimeter segi 4 adalah sama dengan 3 darab dengan 4 lah. Sebab saya ada berapa? 4 saya kan? 3, 3, 3, 3 kan? Perimeter dia. So 3 darab 4, cikgu akan dapat 12 cm. So dia tanya saya beza. Kalau beza, saya akan buat 28 cm tolak dengan 12 cm. Jawapan saya adalah 16 cm. So ini adalah beza perimeter guys. Kalau ditanya beza perimeter, maka ini adalah jawapan kamu. So macam ni lah kita kena selesaikan soalan-soalan dia. So very important adalah apa? Once kamu dah belajar persamaan kuadratik, kamu dah tahu skill nak selesaikan persamaan kuadratik. Tapi untuk apply persamaan kuadratik, soalan yang dia bagi tu, kamu kenalah pandai mentafsir soalan yang dia bagi. So macam mana boleh kita mentafsir dengan betul? Baca one by one dan cuba fahamkan benda tu. The more practice you do, the more understanding you akan dapat dalam soalan-soalan seperti ini guys. So guys, cikgu harap kamu belajar something new dalam video cikgu kali ini. Kalau kamu belum lagi tekan subscribe button, tolonglah tekan subscribe button supaya setiap konten yang cikgu upload kamu akan dapat notification. Jangan lupa nak tekan bell icon itu. So guys, kalau kamu suka video ini, tekan like button dan share dengan kawan-kawan kamu. Kalau belum lagi, layari jombelajar.com.my untuk konten-konten yang penuh dan download mobile app Jom Belajar. Alright, itu saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa kamu dalam video yang akan datang. Take care, bye-bye.